Okay, hai, Assalamualaikum. So, kita sambung lagi tajuk fungsi trigonometri. Okay, kita akan pergi kepada graf fungsi trigonometri. So, sebelum kita belajar pasal graf fungsi trigonometri, kita tengok apa aplikasi dia. Aplikasi yang pertama ialah, okay, ini adalah mesin jantung. Okay, membaca graf trigonometri dari mesin ini boleh mengesan serangan jantung lah, tanda-tanda serangan sakit jantung. Okay, yang kedua, ini adalah contoh orang yang bersalin. Kita ada CTG dekat situ juga. Untuk mengesan denyutan jantung bayi semasa proses kelahiran lah. So, bila kita baca graf tu, kita boleh tahu sama ada denyutan jantung tu dah lemah atau memerlukan emergency cesarean ke, kita boleh tahu daripada situ lah. Okay. Okay, sekarang kita masuk kepada melukis graf fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk ke melukis graf fungsi trigonometri, awak kena tahu apa dia asas-asas bentuk graf sin, cos and tangent. Okay, contoh untuk fungsi sin. Imagine a particle on the unit circle starting at 0, 1, 0 and rotating counterclockwise around the origin. So, dia akan rotate counterclockwise, maksudnya lawan jam. Maksudnya dia adalah sudut positif. Every position of the particle correspond with an angle theta where y equals sin theta. Kan ingat saya cakap dengan awak kalau kita nak baca dekat bulatan unit, koordinat y ialah koordinat sin. Okay, as the particle moves through the 4 quadrants, we got 4 pieces of the sin graph. Okay, ni contoh bulatan unit ada 4 quadrant. So bila kita travel around the bulatan unit tu, kita travel ikut sudut kan? Kosong, lepas tu tengah-tengah tu 45, 90, 135, 180 kan. Kita sudut positif adalah lawan arah jam. Okay, bila awak bayangkan ada satu zarah yang melalui bulatan unit tu, setiap kali dia lalu kawasan-kawasan tertentu yang penting, yang kita boleh baca nilai dia, kita catatkan. Okay, contoh macam ni, kalau dia dekat kosong, dia punya koordinat y dia pun kosong juga kan. Sin ingat, sin lah koordinat y. Saya, sin y. So, bila tengok pi per 2, apa maksud pi per 2? Pi per 2 ialah 180 bahagi 2 dapat 90 darjah kan. So, bila 90 darjah, kat sini awak punya partikel tu, zarah tu kat sini. Kalau awak baca koordinat dia ialah jari dia 1. So, x dia ialah 0, y dia 1. Kita akan baca y kan. So, dia jadi 1 lah. Okay, lepas tu dia travel lagi-lagi sampai dekat pi 180. Kita baca koordinat dia, dikatakan jadi 1. Negatif 1, kosong tu. So, sini kosong. Okay, kalau 3 pi per 2, maksudnya 270 dia berada di sini. So, kalau kita baca koordinat dia kosong, negatif 1. Dan patah balik 2 pi lah 360. Dia patah balik ke sini. So, koordinat kat sini ialah 1, kosong. So, kat sini negatif 1. Kita baca y Okay, bila kita buat graf, graf Sata Cartesian lah, X dengan melawan angle lah. Kita akan jadi macam ni lah. Okay, bila theta dia kosong, sudut dia kosong, y dia akan jadi, dia punya koordinat untuk sin theta ialah kosong. Paksi y ni adalah sin theta. Ni y kita. Okay, so kalau dia 90, dia di sini, dia adalah 1. Okay, kalau 180, kosong kat sini. Kalau 270 dia negatif 1. Kalau 2 pi 360 dia kosong. So kita akan dapat bentuk macam ni lah. Bentuk S. Okay, ini adalah sin graph. Okay. Fungsi sin adalah berkala 2 pi. 2 pi itu 360. Apa maksud dia? Maksudnya berapa kali dia pusing. Pusingan lengkap. So ini adalah satu kala. Okay. Pusing kat 2 pi ni dia pusing berapa? Ini lengkap satu. Ini satu kala, satu pusingan lengkap. Okey. Okey, dia punya domain adalah daripada negatif infinity to infinity. So ini adalah negatif infinity. Sini ialah infinity. Sebab apa? Wave ni akan sentiasa lah sampai infinity Wave ni akan sentiasa berjalan lah. Kalau kita tak cut graph dia akan berjalan je sampai infinity ataupun negatif infinity. Tapi range adalah y range dia adalah yang ini sahajalah. So, antara 1 dengan negatif 1 sahaja. Okay. Next. Okay, kita kena tahu 1 ni apa? 1 ni amplitude. Awak belajar dalam fizik, amplitude ialah sesaran maksimum So, maksimum dia adalah 1 dengan negatif 1. Ni amplitude dia.
Sasaran maksimum. Okay, untuk fungsi cos, so kita buat benda yang sama juga. Kita travel around the bulatan unit dan kita catatkan koordinatnya. Tetapi koordinat untuk cos kita tak baca koordinat x. So ini bulatan unit macam biasa. So kita punya jadual kita, kalau kita travel kosong sini, kita baca tadi ialah 1, 0. Sini ialah 0, 1. Ini negatif 1, 0. Ini tadi ialah 0, negatif 1. So, untuk cos, kita akan baca koordinat x. Okay, sebab tu kita dapat nilai-nilai macam ni lah. So, bila kita plotkan graf atas kartes, sin cos theta melawan dengan theta, kita akan dapat macam ni. So, maksudnya bila sudut dia kosong, bila kosong, cos theta ni, nilai y kita ni, ialah 1. So, dia ada kat atas ni lah. Kita plot kan. Lepas tu bila pi per 2, 90, pi per 2 ialah 90, bacaan dia ialah kosong. Kosong. Okay, untuk 180 di sini, bacaan x ialah negatif 1. So, sini negatif 1. Okay, then 270 ialah kosong juga. Dan last sekali ialah 360. Okay, so 360 ialah 1. So, kita akan dapat bentuk graf macam ni lah, cawan macam ni. Ataupun mangkuk kan, graf mangkuk. Okay. So, fungsi cos berkala 2 pi juga. Satu putaran lengkap dia untuk 2 pi. Ini adalah sekali lengkap 2 pi. Okay, ni 2 pi. Satu kala, satu pusingan lengkap. Okay, so domain dia pun sama. So, wave ni boleh travel sampai infinity. Yang ini boleh sampai negatif infinity. Tapi range dia, maksimum dia, sasaran maksimum dia, amplitude dia adalah 1 dengan negatif 1 sahaja. So, ini adalah range dia. 1, negatif 1, 1. Okay, untuk tangent. Kalau tangent, tan theta over sin theta per cos theta kan. Okay, tapi ada syarat lah sebab dalam pecahan cos theta ini, tidak boleh nilai dia kosong. Sebab kalau nilai dia kosong, dia tidak tertarif. So, when cos theta equals 0, tan theta is undefined. So, theta tu tak tertarif lah. Tan theta tu tak tertarif. So, bawah penyebut tu tak boleh kosong. So, apa yang berlaku, dia akan ada, benda yang berlaku, dia akan berlaku dekat odd multiple of pi per 2. Setiap 90 darjah, dia akan ada satu pengecualian lah. Kalau tak, dia punya graf tu tidak tertarif. So, bila kita plotkan graf, dia akan jadi macam ni lah. Okay, yang ni yang tak tertarif ni lah. Okay, tan theta adalah berkala apa? Kita tengok Okay, so yang ini nama dia adalah asymptote Ini vertical asymptote di mana tidak wujud cos theta equal 0. Ini bila awak kira cos theta equal 0. So, dia buat satu asymptote kat sini. Vertical asymptote. Okay, so awak tengok graf dia berkala pi. Okay, sini pi. So, sini 1, 2. Okay, ini adalah satu kala. Kala berkala pi. So, dia akan ulang balik. 1, 2. Okay, ini yang asal. So, bila awak nak lukis tan pi, tan theta, so dia ni, dia punya graf ni adalah 1 bahagian, 2, 3, 4. So, mesti ada yang satu tan theta yang lengkap ada 2, 4 bahagian ni lah. 1 daripada 0 sampai ini pi per 2 Okay, dia odd multiple of pi per 2. So, sini akan jadi 3 pi per 2. So, dia akan ada satu asymptote lagi 5 pi per 2 dan seterusnya. So, ini graf tangent. So, domain dia adalah theta tidak sama dengan pi per 2 tambah pi kali n. I.e. odd multiple of pi per 2. Maksudnya, dia tidak wujud, domainnya tidak wujud untuk multiple 90 darjah. 90, 180, pi per 2. Betul lah, 90. Okay, lepas tu 270, 90, 270. Lepas tu 5 pi per 2 macam tu lah. Okay, so range dia lain dengan sin dengan cos. Range dia negatif infinity dengan infinity. Range kan y kan. So, ni graf ni boleh sampai naik atas. Yang ni pun boleh sampai ke bawah. Okay, so dia akan sampai ke infinity atas.
bawah negatif infinity. Okay, dan dia punya graf ni, dia akan pergi ke negatif infinity tapi tidak akan menyentuh asimptot. Dia hanya menghampiri saja asimptot, tapi dia tidak akan menyentuh asimptot. Sebab apa? Kalau dia sentuh asimptot, asimptot tu maksudnya tangent tu tak tertakrif. Ingat, cos theta tidak boleh sama dengan kosong. Okey, so kita tengok apa yang berlaku bila ini graf asal lah y sama dengan sin x. Ni graf yang berlaku. Dia kala 2 pi, satu pusingan lengkap, dia mesti huruf S macam ni. Okey, so saya tengok kat sini, saya tunjukkan awak satu software. Okey, ini graf sin. Okey, ni graf sin yang asal. So, kat sini adalah persamaan C tambah A sin BX. So, kita tengok apa maksud C, apa maksud A, apa maksud B. Okey, so kalau saya show kat sini. Okey, ni samalah A dia 1, B dia 1, C dia kosong. So, kat sini saya ada ulang si sign yang samalah, C kosong. So, tak ada apa-apa kat sini. A 1, sin X. So, maksudnya ni sin X. Okay, kalau kita tambahkan A dia, kita tengok sini A ni adalah perkali depan sin ni. Kalau kita tambahkan A dia, apa yang berlaku? Okay, so awak nampak apa yang berlaku? Okay, kalau kita kurangkan, okay, kita tambah dulu kita tambah dulu. So, apa yang nampak? Dia punya amplitude dia, kalau dia masih sama, S juga, tapi amplitude dia berubah. Okey, kalau 2.5, amplitude paling maksimum 2.5. Dengan bawah tu pun negatif 2.5. Okey. Kita patah balik kepada 1 balik. Okey, so kalau kita ubah C ni. Kalau kita ubah C, apa yang berlaku? Okey, katakan C ni saya gerakkan tambah saya tambah C saya. So, apa yang berlaku? Okey, kalau saya tambahkan 1.9, so dia akan naik ke atas. Kalau saya turunkan, dia jadi ke bawah. Okey, so bermaksud C ni adalah graf sin itu di-shiftkan ke atas atau shift ke bawah. Anjak atas atau anjak bawah. Kalau awak anjakkan positif, dia naik ke atas lah. Kalau anjakkan ke negatif, dia naik ke bawah. Okey, so kita patah balik. Okey. Next, kita cuba B pula. B adalah yang berkali bagi sudut dia lah. Sin X ni ada nombor kat depan X ni. So, kita ubah. Kita tambahkan. So, dia akan jadi apa? Okey, kalau 2. So, apa yang berlaku? Dia ada dalam masa 2 pi. Ni 360 yang garis nanti putus-putus ni. 360 darjah. So, dia akan pusing berapa kali kat sini? So, sini 1 putaran lengkap. Okey. 2. So, 2 kali pusing baru jumpa 360. So, 2 ni bermaksud 2 kali dia pusing. 2 kala. Okey. Kalau sin X ni yang asal yang warna merah ni, sekali pusing sahaja, satu lengkap ni adalah 360. Tapi kalau kita tambah 2, dia akan 2 kali pusing. Yang ni lengkap, ni 1 kali lengkap. Yang ni 2 kali lengkap. So, kalau kita tambah lagi, kalau kita tambah kepada 3, okey, kalau 3 maksudnya 3 kali dia pusing. Okey, ni 1 lengkap. 2 lengkap. 3 lengkap baru sampai 360. So, kat sini perubahan yang berlaku ialah A kat depan ni adalah amplitude. B ni adalah berapa kali dia pusing untuk jumpa 360. C ni ialah anjakan atas atau anjakan bawah.